selamat petang dan Assalamualaikum kepada para penonton live Suara Merdeka di Facebook Suara Merdeka. Terima kasih kerana anda sudi tunggu dan sama-sama untuk mendengar apakah yang akan diperkatakan oleh Presiden Parti Putra Datuk Dr. Ibrahim Ali yang menjadi tetamu jemputan sekali lagi siaran secara langsung live Suara Merdeka di mini studio kami. Tok Him, terima kasih banyak kerana sudi hadir buat kali kedua, Tok. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita tengok tajuk ataupun topik di atas poster, dia mempunyai satu pendekatan yang sangat syarat untuk diberikan pencerahan oleh Tok Him. Saya bacakan tajuknya, politik dan rakyat makin celaru, tapi Parti Putra ada formula. Mahukah Parti Putra berkongsi formula itu di atas platform ataupun landasan Suara Merdeka Live pada petang ini? Tok, dua perkara tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ucap terima kasih kepada Suara Merdeka kerana sekali lagi saya diundang untuk berkongsi minda, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik negara. Pertamanya, tajuk yang diberi kepada saya untuk saya kupas atau beri pandangan pada petang ini agak berat, iaitu politik negara dan rakyat yang makin celaru. Betul. Dan apakah formula Parti Putra? Dan pada diri saya lah selaku Presiden Parti Putra, sangat-sangat menghargai Suara Merdeka kerana memberi tajuk yang agak berat, namun pada saya ianya satu pengiktirafan kepada Parti Putra, iaitu Parti Bumiputra Perkasa Malaysia, mengenai dengan formula tentang politik yang sedang dihadapi dalam negara kita sekarang ini yang makin bercelaru, makin tenak. Jadi saya juga ingin mengatakan di sini, awal-awal lah saya kena mengaku saya bukanlah tokoh hebat. Itu kata Tok Him. Saya bukanlah ahli fikir, bukanlah seorang negarawan. Cuma tinggal lagi saya masih lagi menggelar diri saya sebagai aktivis politik dan bercakap melalui pengalaman, penghayatan saya, dan lebih penting keikhlasan hati saya. Faham, Tok? Sebab pokok pangkalnya ialah keikhlasan. Dan saya bercakap ini walaupun saya Presiden Parti Putra, bukan bermakna saya bercakap untuk mencari dan meraih, orang kata, publicity untuk Parti Putra. Tidak sama sekali. Saya bercakap demi kepentingan rakyat dan negara, above everything. Parti ini kebetulan, saya mengakui saya bukan seorang yang layak untuk membicarakan soal kemelut politik negara yang haru biru sekarang ni. Sangat Haru biru. haru biru, celaru, tak tahu yang mana betul, yang mana tak. Saya pagi tadi pergi ke Institut Jantung Negara buat medical check up. Bertemulah dekat lobi beberapa orang doktor yang kenal saya. Semua cakap dengan saya, apa jadi tok negara kita ni? Itu doktor. Apa jadi ni? Saya kata, you orang doktor tu kau tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Tak terfikir, Tok. Kusut. Kusut, Tok. Jadi apa pun biarlah saya mulakan begini. Bila diminta saya beri pandangan, saya anggap seolah-olah kehadiran saya di Suara Merdeka pada hari ini seperti dalam cerita filem Melayu. Filem yang mana satu, Tok? Filem Singapura di Langgar Todak. Okey, faham. Iaitu Singapura di Langgar Temasek di Langgar Todak. Betul. Di mana satu ketika dulu
Temasek ataupun sekarang Singapura dilanggar oleh ikan todak. Ramai mati. Maka ada satu kanak-kanak bernama Han Nadim telah memberi nasihat kepada baginda Tuanku Sultan Temasek pada waktu itu, kenapa kita guna manusia betis yang menyebabkan ramai mati. Kenapa kita tidak letak susu batang pisang? Betul. Sebagai pertahanan. Yes. Maka Sultan waktu itu terima pandangan Han Nadim, maka alhamdulillah selamat. Tetapi kesudahannya Han Nadim difitnah. Dan hasil dari fitnah dikutuk dan dibunuh. Saya takut saya pun jadi macam tu hari ni. Na'udzubillah min zalik. Jangan gitu tu. Jadi nanti orang kutuk saya, orang maki hamung saya. Sebab kalau kita bercakap benda yang benar, pedih. Tapi demi kebaikan tu. Apatah lagi kena mengena dengan orang yang berkenaan. Okey. Ya, kita boleh cakap demi kepentingan, semua orang boleh cakap. Yang berkepentingan pun bercakap kerana demi kepentingan negara, walaupun kepentingan diri dia sendiri. So, very subjektif. Susah kita nak bercakap. Tapi apa pun saya beranikan diri. Pertama, semua kita tahu negara kita ni sudah bermasalah. Saya tidak terfikir boleh jadi macam ni. Sampai ke tahap sini. Ya. Kita merdeka tahun 57. 12 tahun selepas itu datang 13 Mei. Negara diisytiar darurat. Kemudian aman. 52 tahun sudah berlalu. Sekarang ni rupanya berulang balik. Apakah ini suatu evolusi? Ataupun seperti kata ahli-ahli fikir, termasuk ulama-ulama muktabar, pusingan dunia ini, dia 50 tahun. Dia akan berlaku sesuatu. So, daripada 13 Mei ke 2021, sudah 52 tahun. Setengah abad. Setengah abad. Kalau setengah abad dulu, 52 tahun dulu, negara kita pernah membuat pembedahan akibat daripada masalah politik. Iaitu isytiar darurat. Alam-Aghiran. Kali ini berlaku pula. Kali yang kedua. Cuma beza dulu dengan sekarang ni berlainan lah. Yalah, Darurat dulu dengan darurat sekarang. Ya. Pertamanya, kita mesti terima hakikat. Cara ringkaslah, masa pun tak banyak. Kerajaan yang ada sekarang ni, yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin. Ini bukan soal peribadi ni. Nothing to do with personal. Okay. Minta maaf ya. Lillahi ta'ala, tak ada kena-mengena dengan peribadi. Saya pun hormat Tan Sri Mahyudin. As a friend. Saya kenal dia lama. Bukan baru, lama saya kenal dia. Malah way back, 50 years back. Nama student lagi. Kami sama-sama pergi ke Canada. Student exchange. 3 bulan bersama dengan Tan Sri Mahyudin Yassin. Rapatlah, baiklah. Tidak ada agenda Tak personal. ada personal. Langsung tak ada. Dan saya pun berpolitik dulu, nothing personal. Nothing personal. Okay. Saya always cakap tentang kepentingan rakyat dan negara. Orang lain pun cakap benda yang sama. Betul? Tapi, kena tengok dari segi tindak tanduknya. Alhamdulillah, after 40 years dalam politik, saya bebas dari perkara-perkara negatif. So, I can claim saya ada integriti. I can claim saya bersih. So, bila datang tajuk macam ini, saya berani bercakap sebab kita, at least, kita ada integriti. Ini bukan politik cari makan ni. Saya bukan masuk dalam golongan ahli politik cari makan. Kalau politik cari makan lain, berbeza. Tapi inilah hakikat di Malaysia ni. Ya jadi macam ni ialah kerana politik cari makan. Menarik istilah tu, Tok. Sebab, saya nak bagi latar belakang sedikit. Politik bercelaru di negara kita ni. Kerana, bidang politik dalam negara kita selepas merdeka sampai sekarang, ianya seolah-olah
merupakan satu cabang perniagaan. Business interest. So politik is a business interest in Malaysia. Bukan politik, bukan perjuangan politik untuk rakyat dan negara. Temberang banyak. Kalau semua ikhlas dan semua bersih, takkan jadi macam ni. Sebab di belakang kita, atas kita, kiri kanan kita, ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bantu. Kok mana pun Allah Ta'ala akan bantu. Tapi sekarang ni, helpless. Semaya hajat pun, nampaknya, tak ada hasil. Why? Sebab, politik di Malaysia ni, politik cari makan. Politik is a business. Sebab itu saya, pengalaman saya, terpelanting sana, terpelanting sini, kerana saya tidak fix myself dalam suasana ni. Tidak mengikat diri Datuk. Tidak, mana saya tidak sama ikut budaya. Politik as a business. Sebab itu saya dengan pemimpin-pemimpin pusat, saya bersempatan ramai dengan pemimpin pusat yang atas-atas. Sejak zaman Allah yang Tun Razak, I was a student leader. Kemudian berlarutan dengan beberapa orang Perdana Menteri, semua saya rapat. Saya Tapi rapat. Datuk tidak ambil kesempatan. Saya rapat dengan Tun Mahathir, saya rapat dengan Tengku Razali. Sebelum ni saya rapat dengan Anwar. Semua saya rapat. Tapi banyak orang tak sedar. Walaupun saya rapat, hubungan saya dengan semua pemimpin adalah hubungan love and hate. Love-hate relationship. Yes. Sayang tapi benci. Kerana apa? Kerana saya mengamal politik perjuangan. Maknanya Datuk Tok Him ada prinsip dan pendirian Datuk sendiri. Okey. Saya terpaksa memulakan mukadimah ini. Walaupun orang dah kenal saya sedikit sebanyak. Sebab saya cuba nak pisahkan percakapan saya ni dengan percakapan orang lain. Pemimpin-pemimpin politik yang lain. Okay. I just want to be different from them. You see, saya nak cakap, orang kata sebab tu pada dulu lagi saya cuba mengamalkan, buat serupa bercakap. Cakap serupa bikin. Cakap serupa bikin. Jadi dalam politik sekarang ni, kemeluk yang berlaku sekarang ni ialah kerana inilah masalahnya. Kerana politik berkepentingan. Parti-parti politik yang ada di negara kita udahlah berbeza dari segi ideologi. Betul. Tetapi kebanyakan ahli-ahli parti, ini juga saya bimbang dalam putera pun nanti, satu hari nanti. Takut wujud benda ni dalam putera. Takut juga terbawa-bawa dalam budaya ini, iaitu usahakan antara parti ke parti bergasak. Dalam ahli. Dalam parti sendiri pun berebut jawatan. Betul? This what happen. Itu dah memang ada contoh depan mata tu. Sebab politik is a business. It's a business. Apatah lagi sekarang, jawatan-jawatan sekarang membawa pendapatan yang lumayan, status sosial yang tinggi dan sebagainya. Jadi saya mulakan ini sebab saya nak menyatakan formula yang kita hadapi sekarang inilah nak selesai masalah. Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek, I have to say it loud and clear, bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ni kerajaan yang no go anymore. Dah tak boleh jalan. Dia tak boleh jalan. Cannot go. Cannot go. Okay. We have to accept that. Sorry lah. I have to say ini kenyataan. Ini kenyataan. Pandangan daripada dan yang menjadi masalahnya sekarang ni, bila negara kita diisytihar darurat kerana COVID, perisytiharan darurat yang mendapat ampun perkenan Tuanku Agong ialah di masa Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri hilang majoriti. Keabsahannya hilang majoriti dan tak pernah diuji di parlimen. Dikecuali bajet diluluskan, itu pun kerana ahli-ahli parlimen akur dengan nasihat yang di Pertuan Agong. So, jadi itu timbul perdebatan ni. Saya bertanya banyak peguam-peguam kanan, lama-lama banyaklah saya punya kawan peguam-peguam yang kanan ni, senior legal counsel, bekas-bekas hakim. Saya pun pernah jaga bidang kehakiman sekejap dulu dalam kerajaan. Saya bertanya,
majoritinya mengatakan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah tidak ada apa ni, Tak ada weight, tak ada kuasa. tak ada credibility lagi. Credibility. Sudah hilang. Berdasarkan konsep perundangan. Okey. Ini konsep perundangan Perundangan ya, Tok? satu. Yang kedua juga berdasarkan prinsip moral demokrasi berparlimen. Okey. Faham? Dua perkara ni. Ya. Jadi bila dia pegang jawatan apabila isyar darurat, kita tengok sejak darurat ni diisyar 2 minggu ke 3 minggu dah. Kita tengok apa ada. Yang berlaku, parlimen tergantung. Tak boleh bersidang. Satu. Kedua, mungkin ada projek-projek dia dulu begitu aja. Melalui darat, nego ke, atas dasar kepentingan darurat, main sign aja. Lain-lain kita dah ada SOP sebelum darurat. So zaman darurat pun SOP pun berubah-ubah. Ini boleh buka, ini tak boleh buka, ini boleh makan 5 orang, ini boleh makan 15 orang. Bercelaru habis. Dan rakyat lah yang lebih pening sekarang ni. Tak tahu yang mana satu betul. Rakyat nak tahu mana yang betul. Usahakan rakyat nak tahu mana yang betul. Polis pun bercelaru. Macam-macam jawapan. Tak tahu arahan dari segi SOP ni. Dan lepas itu pula, bila datang pada musim-musim perayaan, Ni nak tahun baru Cina ni. baru ni Taipusam, ni tahun baru Cina, yang ni minta begini, yang ni minta begini, maka kita pun start dah buat adjustment. Adjust sana, adjust sini, sini. adjust sini, kerana politik. Whereas in darurat, Tak ada. nothing doing with this. Tak ada adjustment. Bukan saya tak suka, tidak. But you are talking about darurat. Ni darurat apa ni? Maka betul lah orang kata, darurat ini untuk menyelamatkan jawatan Perdana Menteri dan para kabinetnya. Itu dia. So kalau orang buat tuduhan begini, tak ada defense. Tak boleh nak nafi, itu hakikatnya. Ada kebenaran di situ. Ada kebenarannya. Ini yang menjadi masalah. Jadi sebab itu, kalau nak supaya keadaan kembali tenang, kita kena stabil dulu politik. Kestabilan politik macam mana? Tan Sri Muhyiddin kena menghadap di Pertuan Agong atas sifat dia sebagai pemimpin yang Ada integriti. ada integriti. Dia bukti kepada dunia dan rakyat Malaysia. Dia letak jawatan. Lepaskan jawatan. Dan dia beritahu kepada yang di Pertuan Agong, tuanku, terpulang pada tuanku untuk memilih Perdana Menteri yang baru. Sebab sekarang tak boleh buat pilihan raya kerana COVID-19. Okey. Itu saja. Itu saja. Dan Perdana Menteri baru lantik dan tubuh lantik kabinet baru. Dengan majoriti tu, sebab kalau isu majoriti ni tidak mendapat yang sepatutnya, akan berterusan. It's a never ending story. Okey. Memang kena ada Perdana Menteri yang majoriti yang mesti command lebih 50%. Saya difahamkan. Ya. Dan ini betul. Duli Yang Muhammadiyah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri dengan menganggap orang yang dia lantik itu boleh command majoriti. Okey. Tidak semestinya hari dia lantik tu dia kena tunjuk SD lebih dari 50%, tak perlu. It's just to the opinion of the yang di Pertuan Agong. Dia boleh command majoriti. Dan selepas dilantik, orang ini ada masa 6 bulan Untuk form dia punya. untuk bukti Untuk dia bukti. mendapat majoriti di parlimen. Okey. So boleh. So di kalangan ahli parlimen yang ada, boleh difikirkan. Tak kira siapa lah. Saya cakap ni persoalan perundangan. Dari sudut Dan konsep perundangan. perundangan dan konsep demokrasi Konsep berparlimen. demokrasi. I don't care. Okey. We put aside dulu personality. Okey. Itu konsepnya. Dan kalau kita cakap pula personality, tentulah yang di Pertuan Agong nak tengok personality yang boleh membantu menyelesaikan masalah negara. Yang boleh membantu kestabilan politik negara. So tokoh macam mana? Kita ada beberapa orang. Jangan rule out. The possibility. Kalau nak tanya saya lah, Ya. ini bukan
Bukan saya sentimen dengan mana-mana pihak. Nanti orang balon saya ni. Sentimen ataupun pilih kasih. Wah, tak ada. Cenderung ke arah. Saya bercakap untuk kepentingan negara. Okay. Wallahi wa billahi. Wallahi tak ada seniat sebesar saya pun saya nak promote orang-orang ni. Tak ada. I just want to tell to the whole world that this is my 5 cent opinion. Pandangan 5 sen saya. Sebab kita masih ada. Okay. Contohnya, Contoh tu. kenapa tidak kalau Tan Sri Mahyudin Yassin sanggup meletak jawatan, kemudian jadi Pertua Agong mula Yalah, seperti proses yang Datuk cakap tadi. untuk melatih Perdana Menteri. Ya. Antara nama-nama yang boleh difikir ada beberapa orang. Datuk nak senaraikan. Ya. Kalau kita kata dalam nak yang berwibawa, yang ada kredibiliti, yang boleh diterima semua orang. Jangan kira soal parti sangat. Okey. Parti pun ambil kira dari segi sokongan, tapi personality dulu. Okey. Saya beritahu, the best candidate is yang berhormat mulia Tengku Rozali Hamzah. Kuli. Yeah, I say it openly. Not that I know him, I support him. No. Dia, saya anggap sebiji permata dalam tasik. Rekod kontroversial tak ada. Sekarang dia pun ada masa lagi. So, isteri pun dah meninggal. Dia boleh Anak fokus. pun tak ada. Dia boleh fokus. Dia tidak hadap dengan menega. Dan pengalaman dia tidak sedikit. Saya tak nak hurai pengalaman dia, semua orang tahu. Tapi yang pentingnya, I think Kuli can be the symbol of unity. Datuk, saya nak tanya. Ya. Apabila calon itu sebagai calon Perdana Menteri, perlukah individu ini menjadi international player? Yes, juga. Dan Tengku Rozali juga international player. Okey. He was a former pengasas Bank Pembangunan Islam Jeddah. He was a governor, dia pernah menjadi pengurusi Bank Dunia, IMF. He have enough experience. Ekonomi, financially, ini dia punya fingertip. Semua orang tahu. So why don't we make use of him? Dia pun bukan lama sangat dah. Umur pun dah 40 lebih dah. It waste. It's a waste to the country. Tapi betul lah, dia bukan jadi presiden mana-mana parti. Betul. Dia ahli UMNO biasa aja. Dia penasihat lembaga parti UMNO, lembaga penasihat. Yang presiden lantik dia jadi penasihat. So nasihat dia pun presiden tak dengar. Susah tu lantik jadi penasihat. Jadi saya bercakap ni dari segi pandangan pengamatan saya. Betul. Ini Tengku Rozali. Dan saya percaya semua pihak akan menyokong. Satu je calon yang ada dalam minda Datuk Him. Satu je. Calon lain banyak. Bukan tak banyak. Macam contohnya dalam konteks, kalau kita pergi pada tiap-tiap parti lah. Ya. Tiap-tiap parti. Dari segi tiap-tiap parti UMNO, of course kita tahulah. Datuk Seri Zahid sedang menghadapi masalah di mahkamah. Ini semua orang tahu. Jadi Datuk Mak Hassan Timbalan, tu accountant, orangnya baik, nampak perwatakannya hebat, pun is also Prime Minister material. Datuk Isyamuddin Hussein On, saya tengok juga dia pun Prime Minister material, dah lama berpengalaman. Anak Tun Hussein On, saya tak rule out ni, mereka-mereka ni, nothing to do with sentiment. Ini boleh, tapi ada constraint. Datuk Mak Hassan, Datuk Mak Hassan, dia tak jadi ahli parlimen buat masa ini. Datuk Isyamuddin tak ada jawatan dalam parti UMNO pula. Jawatan tertinggi. Tertinggi tak ada. Okay. So that is UMNO. Yang ada Kuli, setakat pengurusi lembaga penasihat. So itu ada. Kemudian you go to other party. Bersatu siapa ada? Lepas Mahyudin, Tan Sri Mahyudin, tak ada siapa pun saya nampak. PKR tu? PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sokongan kuat dalam blok PH. So kalau kita tengok dari segi tokoh yang mendapat sokongan blok lah, Datuk Seri Anwar lebih daripada yang lain. At least dia command 96 parliament seat. PKR DAP amanah. Okey. Ya.
Tun Mahathir warisan dengan Pak pejuang. Itu saja. Tapi dari segi blok individu, Anwar terbesar. Dan dia pun bekas di malam Perdana Menteri, berpengalaman, dah lama mengalami penderitaan macam-macam lah. So dia pun Prime Minister material. Okey. Saya tidak tolak kemungkinan semua ni. Tapi Datuk Seri Anwar juga menghadapi masalah di kalangan lain-lain parti. Penerimaan. Walaupun dia command majority support. The block. Dia command the block. UMNO ada masalah. Bersatu tak ada orang. Siapa ada? Nobody. So nak continue seperti yang ada sekarang ni? Belum tentu. Selesai masalah, makin kusut ada. Then bila Tengku Rozali ada ke atas sebagai nombor 1, saya nak buat cadangan. Ini cadangan, mungkin orang yang saya cadang pun tak setuju sebab nombor 2, ataupun ada orang akan bantai saya. Kerana ada orang benci pada Anwar ni, teramat sangat. Ada. Saya menyatakan the best combination buat sementara waktu, Tengku Rozali Perdana Menteri, Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tengku symbol of unity kepada semua kaum. Saya percaya kaki tangan kerajaan akan sokong. Semua orang akan sokong. Dan Anwar yang mempunyai komand blok yang besar, kontributor kepada kestabilan politik negara. Tanpa Anwar juga tidak kukuh dari segi nak menyelesaikan kedudukan politik negara. So kombinasi antara Tengku Rozali dan Anwar Ibrahim. Dan Tengku Rozali dengan Anwar juga mesti juga berpegang kepada prinsip memilih kabinet dalam masa setahun dua sebelum next election ni, menteri-menteri yang berwibawa. People like Datuk Seri Samudin Hussein On. Saya rasa wajar bersama. Datuk Mak Hassan boleh latih sebagai senator. You pick up from the various party yang clean. Yang bersih. Yang tidak ego, yang tidak act. Ini menteri pemimpin apa? Cakap bak rakyat. Kereta 5-16 biji, rumah macam istana. Projek bagi kat kawan. Baju, kasut mahal, jam mahal. Projek bagi siapa tu? Ni nak melarat dia ni. You jangan usik, jangan cocok lebih-lebih. Congok sangat tu je. Nanti meletup saya nanti. Tak ada. Okay. Jadi, saya nak beritahu, pilih dan jangan besar. I think menteri kabinet ni 50 orang cukup. It's enough. Kecilkan, selamatkan duit negara. Menteri ini untuk oversee the policy, be implemented je. Tengok negara-negara lain, besar, rakyat puluh juta, ratus juta. Tak adalah sampai macam Malaysia ni. Ini, dalam dunia ni tak ada menteri bertaraf duta Malaysia je ada. Aduh. Memalukan. Jadi tu tiba masanya untuk kita ubah. Okey. Itu jangka pendek. Okey. Jangka panjang tu? Jangka pendek ni pula untuk sekarang ni darurat katanya sampai Ogos. Betul? Bulan Ogos. Kerana ada juga pihak nak supaya diadakan pilihan raya dalam tempoh sebelum ni, tiba sekarang ni. Terutamanya sebagai pemimpin UMNO. Ada setengah kata tak boleh pilihan raya. Saya pun tak setuju ada pilihan raya sekarang ni. Itu risky. Tiba kalau kata dah angka COVID tu dah turun semua dah, pun belum tentu ancaman COVID tak datang balik. So we don't play with people's life tau. Jadi pemimpin ni jaga keselamatan rakyat nombor 1. Okey. Kemudian tak boleh buat election. Jadi itu formula yang pertama. Tetapi ada formula jangka panjang. Ini lagi menarik. Sebenarnya darurat ini, saya di antara yang paling awal cadang bila COVID datang dengan macam-macam masalah supaya kita istihad darurat. Saya mengaku, saya pernah buat statement. Tapi bukan darurat macam ala Tasim Mahyudin ini. Ini darurat politik. Dia istihad darurat. Gantung parlimen. Tapi yang mengatas Perikatan Nasional. Why you declare emergency? There is no more party.
No more government. No more government. You can create government, but you cannot represent the party. Because the party that you represent, you claim Perikatan Nasional, tapi Parlimen gantung. So who do you present? Mana kerajaan tak sah? Kalau kerajaan tak sah, jadi Perdana Menteri, jadi menteri. Dari segi moralnya, dari segi prinsip moral demokrasi, kalau nak tanya saya, ini makan gaji haram ni. Betul. Tak ada rasa guilty ke? Kita nak terima duit ni, orang kata bukan saja duit bersih, tapi halal dari segi segala-galanya. Yalah, faham tu. Ni, you pegang jawatan, tapi jawatan you ni orang pertikai. Orang sebut dari segi undang-undang begitu, begini. You rasa selesa tak terima gaji? Saya letak 10 juta pun saya tak selesa. So, tak boleh selesai. Jadi okey, kalau pilihan raya pun tak boleh nak buat. Sebab itu saya dulu pernah buat cadangan sebagai Presiden Putera. Kita memang saya setuju pada darurat, tapi bukan darurat macam sekarang. Darurat yang macam mana tu? Darurat yang lebih kurang macam 13 Mei dulu. Oh. Tapi it can be more stringent lah. Okay. Lebih Diperketatkan. lebih diperketatkan lagi. Iaitu darurat bukan saja nak mengatasi masalah ancaman COVID-19. Kita cuba selesai masalah at one go. Okey. Package. Kan. Sebab kita kena terima hakikat. Ancaman kepada negara kita keselamatan ni, COVID ni memanglah masalah kesihatan, Ya. penyakit. Tetapi lain-lain masalah, kita tahu. Kedatangan pendatang asing, parti, dah berjuta dah. Yang datang ke Malaysia orang daripada negara China, hilang tak balik berapa ratus ribu dah. Ini laporan audit negara mengesahkan. Satu. Ini masalah keselamatan. Okey. Kedua, kita tengok dari segi ekonomi makin merudum. Sebelum COVID pun dia jatuh. FDI kita menurun. Turun. Semua syarikat-syarikat besar dah lari ke Indonesia, lari ke Vietnam, tutup syarikat sini. Hilang pekerjaan berapa ramai dah. Indeks perindustrian pun jatuh kerana 4.2% sejak tahun 90. Jadi semuanya bermasalah. Turun. Semua bermasalah. Betul. Dan masalah perkauman masih belum berada. Sentimen. Yep. Dan dengan kedatangan internet ni, media sosial ni, sejak sebelum ni bercelaru. Jadi macam-macam masalah. Jadi paksa kita selesaikan benda ni dengan cara buat sementara waktu melalui darurat. It can be done. Okey. Kita ada lagi tipuh 2 tahun pada sekarang untuk pilihan raya kat PRU ke-15. 15. Edahnya Mei 2023. 2 years. So we have 2 years. Boleh buat. Bukan saja benda-benda perkara yang saya sebutkan tadi. Perkara yang bersabit dengan keselamatan. Mungkin kita boleh fikir balik masalah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Yang dulu sebagai senjata yang paling kuat dari segi menangani masalah isu perkauman. Masalah penghinaan kepada raja-raja Melayu. Semua ni boleh kita fikir. Dengan mengemukakan perubahan-perubahan dari segi struktur dasar undang-undang. Boleh kita buat. Boleh Yang kita lebih lakukan. mantap dan lebih jitu lagi. Termasuk dari segi politik. Betul. Iaitu sudah ada cadangan. Ini pun Dr. Mahathir ada bercakap tentang dua parti sistem. Saya dah awal dulu saya dah setuju. We should adopt sistem politik macam dua parti di Amerika, Republican dengan Demokrat, ataupun di UK, Yep. Labour dengan Konservatif. Two party system. Dua tu sistem. Mana ada parti banyak kena bergabung dalam dua parti dan dua parti ni pula disyaratkan pula tidak boleh menyentuh isu-isu yang membabitkan soal perkauman. No racial issue. No religious issue. Perkara-perkara 153 dalam perlembagaan tak boleh disentuh. Sebab dalam perlembagaan pun tak boleh diubah. Parlimen pun tak boleh ubah ni. Dia status quo kat situ. Cumanya dua grup parti ni hanya bersaing dari segi politik mengenai dengan who can assure boleh deliver good governance. Betul. Siapa yang layak untuk mentadbir negara? Mentadbir negara secara berintegriti. Okey. Dasar-dasar ekonominya, program-program ekonominya. Ni bukan masalah
kaum itu kaum ini. Ada peraturan, ada dasar, diputus ada term of reference. Ini satu lagi formula daripada Ya. Putra tu. So maknanya kena declare full demokrasi. Full darurat. Full darurat. Sebab apa saya kata begini? Katalah sekarang ni ubah Taslim Mahyudin. Okey. Lantik Perdana Menteri baru. Kemudian pilihan raya. Bulan 8 ni ke whatever it is lah. Saya nak tanya you. Can you assure that after the election keadaan boleh selesai? Nope. Katalah keputusannya juga 50-50. 50-50. 50-50. Marginal. Macam sekarang. Marginal. So, maka lepas ni keadaan goyang pula. Dan berlaku pula lompat-melompat. Sebab politik Malaysia is a politik of business. Yalah macam tu kat awal tadi. Macam sekarang lah, lompat sana, lompat sini, lompat sini. So back to square one. So kalau kita resolve perkara pokok, two party system, dari segi jangka panjang, dan tidak boleh lagi ada lompat-melompat dari segi undang-undang, kita boleh selesai. Perkauman kita selesai. Penghinaan terhadap raja-raja Melayu selesai. Saya pun rasa tenang. Tertubuhnya putera dulu. Bukan kini dah. Kerana kecelaruan yang berlaku ni. Sebab kita tengok parti-parti Melayu yang ada. Bercakap agenda Melayu. Tapi lebih pada retorik. Retorik aja. Parti Melayu ke, parti Islam ke, retorik. Tapi akhir sekali, 63 tahun merdeka, negara maju, bangsa tergadai. Menang sorak, kampung tergadai. Berapa? Ini? Ayam ni kera di hutan kita susu. Anak di rumah mati kelaparan. So kita tengok apa yang jadi. Dan dari segi kedudukan property ownership di kalangan kaum Bumi Putera amat menakutkan. Bukan saya soal tanah Rizal Melayu. Kita dah hilang, dah tinggal 12%. Tapi kita tengok pembangunan pecakar langit bersusun, bangunan-bangunan menara yang tinggi di bandar-bandar besar termasuk Kuala Lumpur, di Johor, di mana siapa punya? Lok-lok kedai hebat-hebat siapa punya? Gedung-gedung banyak siapa punya? Berapa lok orang Melayu punya? So sebab itu saya bersama-sama rakan tubuh putera. Not that we can solve all this problem. Not that we have ada capability untuk selesai masalah ni. Cuma untuk memboleh kita bersuara. Untuk memboleh kita memekik. Kalau tidak, tak ada orang nak memekik. Supaya orang mendengar. Dan bila kita memekik, kita bercakap, kita nak beritahu pekikan kita, kelatangan kita genuine. Kita bukan haprak. Menang sorak kampung tergadai. Cakap lain, buat lain. Cakap bab perjuangan. Tapi hidup macam raja. Mewah. Tuan saja yang tahu. Jadi nak cakap apa? So, sebab itu orang Melayu kita ni pun dah sampai masanya untuk memikirkan dengan secara serius. Please, pilihlah pemimpin-pemimpin yang berintegriti. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang ikhlas. Dalam perjuangan. Tak semestinya putera. Dalam parti-parti lain, kalau ada seorang dua terselit celah mana-mana yang patut kita sokong. To me, it doesn't matter. We just need a good leaders. Bacalah buku kitab mana pun. Zaman Socrates lagi yang bercakap soal demokrasi. You baca lagi macam-macam buku. Semuanya very simple. Pemimpin ikhlas, jujur. Integrity. Integrity, that's all. Betul? One this thing resolve, everything resolve. Tapi selagi mana do amal politik perniagaan ini, sampai bila? So ini dari segi jangka panjang, pandangan putera. Jangka pendek, saya dah kata tadi, we have to accept the facts that the best is Kuli dengan Datuk Seri Anwar. Dan saya harap pandangan saya ni pun dikongsilah, disokong oleh yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tun pun dah 2 kali jadi Perdana Menteri. 22 tahun. Kemudian baru ni 22 bulan. Please lah. Give these two men a chance. Tengku Zali di pinggir hampir 40 tahun. Tak ada apa salah pun. Kerana orang takut kat dia. Because
dia tak boleh diperkotak-katikkan. Dan Datuk Seri Anwar pun sama. Dah 20 tahun. Dah jadi Timbalan Perdana Menteri. Dah masuk jail, keluar jail. Dah maknanya dah ditarbiah balik dah melalui penjara ni, keluar masuk. So, oleh kerana dua-dua ni figure yang ada secara politik dari segi perjuangan, to me, I'm very humble to say, why don't give a chance to Bagi them, peluang kepada mereka. untuk mereka buktikan. Just 2 years before PRU ke-15. Ni, dalam masa sebulan 2 ni, Ya. mohon perkenan Duli Yang Berhormat Seri Paduka Baginda Pertua Agong buat perubahan ni. Dan 2023 election. Kalau tak darurat lah. Kecuali kalau darurat macam saya cadang tadi. Kalau tidak, okey. Kemudian, kalau tak menjadi pula, next election, unilah putera. Sokonlah putera. Supaya after 2000, after election, 2013. pilihan raya PRU 15, kalau tak ada juga orang lain, then elok sokong putera, biar saya pula jadi Perdana Menteri. Why not? Mustahil. Tidak Why not? mustahil. Why not? Kan? Ya. Saya tak ada segan sili, because I know menjadi seorang pemimpin yang penting ialah jujur, ikhlas, amanah, meletakkan kepentingan rakyat yang paling utama. Dan bukan retorik perkataan itu. Kehidupan pun kehidupan sederhana. Bukan apa ni. Ya susah lah nak cakap, cukup lah. Saya rasa padahlah saya cakap tu. Tapi kalau saya tanya, Datuk kata, nanti kamu melalut. Dah. Okey, tapi saya minta maaf lah. Saya nak ambil kesempatan di sini kepada pendengar, penonton, cyber trooper terutamanya, yang dibayar oleh tokoh-tokoh tertentu. Kalau nak serang saya, seranglah, saya nak buat macam mana. Tapi saya menyatakan tadi, saya cakap ikhlas. So I'm nothing to do with anybody interest. Tapi mereka akan serang saya. So tak apalah. Saya pun selama ni pun dimaki hamu, dicerca macam-macam. Ibrahim Ali katak, Ibrahim Ali ekstremis. Serang tetap serang lah. Serang tak. Semua macam-macam dah orang sebut saya dulu. Tapi hari ini, nampak-nampaknya, saya yang paling tidur nyenyak. Because why? Bila saya tidur, kereta lalu depan rumah saya bunyi enjin, saya tak jaga. Sebab saya tahu itu bukan SPRM yang datang rumah saya. Itu maknanya top dalam. Very deep. Fahim, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi pada petang ini. Kerana yang penting adalah kita nak ungkaikan kecelaruan politik dan juga rakyat. Sebab dia berkait rapat. Kalau politik kecelaruan atau celarunya politik ini kita dapat ungkaikan, rakyat dah tak celaru. Sebab hari ni kalau tanya saya sekalipun, saya akui saya pun confused, pening. Tok, kita jumpa lagi pada live Suara Merdeka akan datang, insya-Allah. Dan kepada para penonton live Suara Merdeka pada petang ini, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi besok dengan tetamu yang lain dan insya-Allah dengan host atau moderator dari dalam Suara Merdeka, bukan saya. Assalamualaikum. Bye.